Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa lagi. So kita balik kepada persoalan kita tadi, persoalan awal kita tadi, bagaimana Islam dapat bantu kita. Betul ke Islam dapat bantu kita? So jawapan saya adalah ya, betul. Betul, Islam dapat bantu kita. Bahkan Islam itu sendiri adalah solusi, penyelesaian kepada masalah-masalah kita. Wow, it sounds wow kan, tapi macam mana? Soalannya lagi, macam mana? Okey, so jawapannya adalah melalui so ini yang paling basic lah, melalui kewajipan mencari ilmu dalam agama. Dalam agama Islam, kita diberi kewajipan untuk mencari ilmu. Mudah cerita, ilmu apa? Ilmu fardu ain kan? Daripada kecil, masa sekolah kafar dan sebagainya. Kenapa? Untuk ada ilmu fardu ain, asas kepada ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib. Fardu ain tu maksudnya wajib atas setiap individu Muslim untuk mempelajarinya. Kan? Okay? So basically ilmu, bila dah nama ilmu, maksudnya untuk bantu apa? Untuk bantu akal. Untuk bantu akal fikiran. Kita sebut tadi betapa pentingnya akal fikiran dalam membantu diri kita. Dalam bantu hati kita, dalam bantu memandu hati kita, membantu jiwa kita, membantu nafsu kita. So basically bila kita belajar fardu ain, ilmu fardu ain ini kan kita belajar 3 perkara. Basically 3 perkara yang tidak boleh lari daripadanya bila kita belajar fardu ain. Okey. Kan kita dah biasa kan. Okey, so kita recall balik. Yang pertama apa? Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Tasawuf atau akhlak. So kita tengok satu-satu tengok satu-satu. So yang pertama, ilmu tu adalah berkenaan dengan tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah akidah, suatu kita kata ikatan pemikiran dalam minda kita berkenaan dengan sesuatu perkara, kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita, keimanan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada qada dan qadar. Semuanya adalah alam ghaib. Alam ghaib, alam yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, tapi dapat dilihat melalui ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, pengetahuan yang diberikan kepada kita berkenaan dengan perkara ghaib itu hanyalah sedikit, terlalu sedikit berbanding dengan hakikatnya yang sebenar. Okey, jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang membincangkan berkenaan dengan pemikiran tadi. Okey, berkenaan dengan keimanan, kepercayaan tadi, ilmu tauhid kan. Okey, so yang kedua ni ilmu adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu berkenaan dengan kita kata apa? Syariah, cara hidup, hukum hakam, macam mana itu, macam mana ini, boleh ke tak boleh, okey ke tak okey kan. Ada cop jakim ke tak ada cop jakim. So basically ilmu syariah itu adalah ilmu macam mana hendak mentaati Tuhan. Tauhid tadi ilmu apa? Ilmu mengenal Tuhan. Okey, tauhid tadi ilmu mengenal Tuhan. Syariah pula apa? Syariah ilmu macam mana mentaati Tuhan. Okey, so dia berkenaan dengan ketuhanan. Okey, dan dengan ketahanan. Okey. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Biasa kita sebut sebagai akhlak. Ada juga orang sebut sebagai tazkiyah, ilmu tazkiyah. So ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyah ni apa benda? Mudah ceritalah. Ilmu ini adalah ilmu mengenal diri. Diri kita sendiri. Ilmu mengenal diri kita sendiri. Kita ni macam mana? Kita ni manusia ini macam mana? Okey, dalam diri kita itu ada apa? Dalam diri kita itu ada apa, dan apa itu berfungsi bagaimana. Sekarang ni apa itu okey ke tak okey, apa itu
baik ke buruk. Gitu kurang lebih. Sebab itulah ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting. Tidak kurang pentingnya berbanding dengan tauhid dan juga syariah tadi. Okey. Jadi bila kita bercakap pasal hati, pasal fikiran, pasal nafsu, semua ini dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Basically macam tu. Okey. So apa yang dibincangkan oleh ahli psikologi moden berkenaan dengan manusia itu sebenarnya sudah dibincangkan 1400 tahun dahulu dalam Islam. Bermula daripada situ sehinggalah dikembangkan oleh para ulama kita, kerana apa? Ia sangat berkait dengan agama kita. Ia sangat berkait dengan perbincangan tasawuf itu sendiri. Okey. So ilmu tasawuf ini ilmu berkenaan dengan diri kita itu, mengenal diri kita itu, termasuklah mengenal apa itu sifat-sifat baik, sifat mahmudah. Okey, sifat-sifat baik, adakah dalam diri kita terdapat sifat-sifat baik tersebut? Kalau ada, apa yang perlu kita buat? Kalau tiada, apa pula yang perlu kita buat? Kan? Okey, dalam masa yang sama, selain daripada mengenal kucing yang mengacau lah, dalam masa yang sama kita mengenal sifat-sifat baik itu, terdapat juga kepentingan mengenal sifat-sifat buruk, kan? So ilmu tasawuf juga mengajar kita mengenal sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, kan? Ingat kan masa kafar dulu, kan? Okey, masa kafar dulu kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah kena hafal, kan? So sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk itu, penyakit-penyakit dalam diri kita, dalam jiwa kita, penyakit-penyakit hati itu, apa dia, kan? Adakah ada dalam diri kita ataupun adakah tiada? Kalau ada, apa yang perlu kita buat? Kalau tiada, apa yang perlu kita buat? Okey. So basically semua ini dibincangkan dalam tasawuf, dalam ilmu tasawuf. So kita nampak dah kepentingan ilmu tasawuf dalam agama Islam, kan? Okey. So kita bagi contoh, kita bagi contoh bagaimana ataupun kita bagi contoh sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk tadi. Mungkin sebahagian kita dah belajar tapi kita tak berapa ingat. Memanglah kita dah belajar, sebab basically sebahagian kita pasti sudah belajar, kan, fardu ain. Masa sekolah rendah dah belajar sekolah. Ada orang yang pergi sekolah kafar, ada yang pergi sekolah agama, ada orang belajar dekat masjid, dekat surau, ada orang belajar dekat rumah masing-masing, kan? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Okey, so antara sifat-sifat, contoh kita kata sifat-sifat baik dalam diri kita, sifat-sifat mahmudah adalah sedar, al-yaqadhah ataupun tayaqquz. Ini salah satu perkara yang sangat penting dalam diri manusia, dan ia adalah sifat yang baik, iaitu sedar. Akal kita sedar, fikiran kita sedar, mental kita sedar, kita ni siapa, hamba Tuhan, manusia, ciri-ciri manusia yang bagaimana, tanggungjawab kita apa, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai seorang pensyarah, sebagai contoh, sebagai seorang guru, sebagai seorang doktor, sebagai seorang jururawat. Kita sedar, kita siapa. Ini salah satu daripada sifat baik yang paling penting. Kita kena faham benda ni. Ia adalah sangat penting kita mengetahui bahawa sedar adalah salah satu daripada sifat terpuji, sifat baik yang penting yang perlu ada dalam diri manusia. Ini contoh je, kita tak bincang detail sebab kita hanya bagi contoh. Okey, sedar. Yang kedua adalah taubat. Sifat baik yang kedua adalah taubat. Banyak bertaubat. Taubat itu apa? Taubat itu basically dari sudut maknanya adalah kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Ar-ruju' ila Allah. Rujuk kepada Allah, kan? Kalau seseorang itu sudah bercerai, waliyazubillah lah, kan, antara suami dan isteri, tiba-tiba nak rujuk balik. Rujuk tu maksudnya kembali. Bertaubat daripada kesilapan dia menceraikan isteri je tadi. Kurang lebih macam tu. Okey. So
taubat adalah kembali kepada Allah. Ini salah satu sifat baik. Seseorang manusia yang sentiasa kembali kepada Allah adalah manusia yang sangat baik. Walaupun mungkin dia tak faham, tak perasan apa salah apa salah aku hari ni. Kan? Apa salah aku hari ni? Tapi seorang manusia itu pasti akan bertaubat sekiranya dia baik. Beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Apatah lagi kalau dia buat kesilapan. Kalau dia buat kesilapan. Sebab itulah dua perkara ini sangat berkait dengan perkara-perkara sifat-sifat terpuji yang datang selepasnya. Antara sifat-sifat terpuji lain adalah muhasabah diri, introspeksi diri, banyak menilai dirinya, menilai dirinya, muhasabah diri. Muhasabah diri, menilai diri itu tak semestinya selepas kita sebut postmortem kan. Istilah kita banyak postmortem. Postmortem itu selepas, penilaian selepas. Sedangkan muhasabah diri itu bukan selepas sahaja, bahkan sebelum. Sebelum sesuatu perkara itu kita muhasabah. Dengan maksud kita merancang, kita melihat, kita membuat perancangan yang rapi, yang betul untuk kita buat keputusan apa yang kita nak buat. Apa yang terbaik untuk kita laksanakan. Bila kita dah laksanakan, maka selepas itu kita nilai balik. Kita tengok balik, barulah kita kata muhasabah selepas perbuatan. So muhasabah diri itu, muhasabah nafs itu sebelum perbuatan dan selepas perbuatan. Saya bagi gambaran mudah lah kan, analogi. Analoginya kita nak sembahyang. Analogi kita nak sembahyang. Bila kita nak sembahyang, bila kita sebagai seorang manusia, kita bersembahyang, Muslim lah, kita akan bermuhasabah. Bila kita muhasabah? Firstly kita bermuhasabah sebelum sembahyang, iaitu dengan niat sembahyang kita yang jelas, perancangan yang kita sudah buat. Aku ni nak sembahyang. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang zuhur. Zuhur itu wajib ke fardu ke sunat? Fardu. Zuhur itu berapa rakaat? Penuhnya 4 rakaat. Kita buat ni penuh tamam dan sempurna 4 rakaat. Dan kita buat ini dalam waktu ke luar waktu? Dalam waktu. Bukan qadha. Bukan qadha, dalam waktu. Dan kita buat ini bagaimana kita buat secara individu ke kita buat secara berjemaah? Kita buat secara berjemaah. Secara berjemaah tu kita buat itu sebagai seorang imam ke sebagai seorang makmum? Sebagai seorang makmum. Kita dah buat keputusan, akhirnya kita kata kerana Allah SWT, barulah kita kata takbir, betul kan? Allahu Akbar. Kita buat sembahyang. Habis sembahyang, kita terus apa? Kita terus takbir. Allahu Akbar. Tak. Kita buat apa? Kita terus kita kata bangun pun tidak. Kita akan sama ada beristighfar dulu atau ucap alhamdulillah. Kan kita dah nilai. Orang yang istighfar dia menilai keburukan-keburukan, dia istighfar kepada Taala. Orang yang menilai kebaikan-kebaikan dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kan itu muhasabah diri. Okey. So antara sifat-sifat baik diri dalam diri manusia juga adalah mujahadah diri. Mujahadah. Mujahadah tu dia berperang dengan dirinya. Dengan kemahuan-kemahuan yang buruk dalam diri dia, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kemalasan-kemalasan. Dia berperang dengan dirinya. Sebab tu mujahadah ni, contoh sifat baik yang kita sebut ni, yang keempat ini, dia sangat berkait dengan contoh yang kelima, iaitu sabar. Sebagai ulama memang tak bezakan antara mujahadah dan juga sabar. Dan juga sabar itu tak beza. Okey. So sifat yang seterusnya adalah sabar. Sifat baik adalah sabar, sifat bersabar. Jadi semua benda ni sebenarnya perlu kepada definisi, pengetahuan kita berkenaan dengan benda tu apa, macam mana melaksanakannya kan. Dia bukan jalan macam tu je. Okey. So yang kelima adalah sabar. Yang keenam adalah redha. Saya bawa contoh-contoh ini sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan sekejap lagi nanti. Ini redha. Dan yang ketujuh adalah tawakal. Kan, sabar, redha, tawakal. Ini perkataan-perkataan yang penting khususnya dalam situasi pada hari ini, iaitu situasi COVID-19. Okey. Sabar, redha, tawakal. Sebab kalau salah sabar, salah redha, salah tawakal, memang tak betul lah, tak bermasalah lagi tu. Bermasalah. Kita kononnya kita ada sifat baik, kita kata sifat mahmudah dalam diri kita, tapi sebenarnya tidak ada. Sebab apa? Sebab yang ada itu salah. Tak betul. Nanti kita akan cubalah huraikan sekejap lagi nanti. So seterusnya adalah sifat-sifat tak baik, mazmumah, sifat-sifat buruk, contoh kepada sifat-sifat buruk dalam diri manusia. So basically banyaknya bertentangan dengan apa yang kita sebutkan di awal tadi, iaitu berkenaan dengan sifat-sifat mahmudah tadi. Okey.
Yang sebagai contoh yang pertama, kalaulah sifat baik itu ada sedar, okey, sifat yang buruk dalam diri kita itu adalah tidak sedar. Dalam istilah tasawuf dia sebut sebagai ghaflah. Ghaflah ni tidak sedar. Tidak sedar. Tidak sedar diri kita siapa, sebagai seorang manusia, hamba Tuhan, Tuhan itu siapa, kita itu siapa. Tidak sedar tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai seorang guru, sebagai seorang jururawat, doktor, kan? Jadi ketidaksedaran itu membawa masalah dalam diri kita. Dah lama dah sifat buruk kan. Okey, contoh itu contoh. Okey, yang kedua adalah, kalau yang kedua baik tadi adalah bertaubat, yang kedua buruk adalah kekal dalam dosa. Tak bertaubat, kekal dalam dosa. Kekal dalam keburukan. Buat salah, tak sedar-sedar, tak balik-balik, kan? Mungkin ada rasa macam tak kenalah, tapi tak balik. Ramai manusia macam tu, macam tak kenalah, tapi tidak balik kepada kebaikan, tidak balik kepada apa yang sepatutnya dia buat. Okey, yang ketiga adalah ikut rasa hati. Ikut rasa. Nak buat itu buat je, dia tak ada muhasabah diri, tak ada buat keputusan mengikut kehendak Allah Taala dan sebagainya. Tak ada, nak buat je, pakai jalan je. Itu adalah salah satu daripada sifat baik, sifat buruk yang bahaya. Ikut hati, ikut rasa. Dalam masa yang sama sangat berkait dengan sifat buruk yang keempat, iaitu tak sabar. Tak boleh nak sabar, tak boleh nak tahan, tak boleh nak redha. Okey. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh itulah banyak lagi lah kan. Tapi yang paling utama juga adalah sombong, riak, ujub, hasad dengki, iri hati. Itu banyak dalam diri kita, penyakit-penyakit hati ini. Dan yang saya sebut ini adalah penyakit-penyakit hati yang utama. Banyak lagi yang lain. Sebagaimana yang saya sebut tadi lah, pada hari ini anak-anak kita yang selalu dengan social media ini akan ada penyakit hati yang agak teruk kan, yang menggabungkan antara tidak sedar, kekal dalam dosa, ikut rasa hati, tak sabar, sombong, riak, iaitu narcissism. Dan narcissism itu juga banyak membawa kepada mental health, gangguan kejiwaan, neurosis, psikosis yang menyumbang kepada penyakit mental pada hari inilah kan. Okey, ada berlaku disorder sikit dekat situ, NPD, narcissistic personality disorder, pun berlaku pada hari ini. Ada banyak berlaku pada hari ini, dan mungkin lebih banyak berlaku pada masa akan datang. Yang basic dia, asas dia tadi, kepada permasalahan ini adalah penyakit-penyakit hati. Adalah penyakit-penyakit hati. Sebab itulah penyakit-penyakit hati ini dapat dibendung daripada awal, dapat diobat daripada awal, berasaskan kepada agama Islam. Ada terapinya, sebelum dia pergi lebih teruk kepada penyakit-penyakit gangguan-gangguan kejiwaan. Dan kita akan bincangkan perkara itu sebentar lagi nanti dalam sambungan seterusnya. Wallahu alam. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.